كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkannya umur kita hingga ke saat ini. Masih lagi kita dapat menikmati segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, belum ditariknya balik. Kalau ditarik pun sikit-sikit aja, bukan semuanya. Mata masih boleh melihat walaupun dah rabun. Telinga masih boleh mendengar, tapi udah sama-samar aja. Kaki masih boleh berjalan, tapi jengkat-jengkut dah. Alhamdulillah. Selera masih ada, boleh mamam lagi, tapi udah tersekat juga dah. Ada yang tak boleh makan, dan sebagainya. Tak ada ditariknya habis, sikit-sikit je ditariknya. Sampailah mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Baik, udah tu. Muka surat berapa? 156. Baris tengah. Alright. 156 baris tengah-tengah. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seseorang hamba. Ini hadis ni panjang sebenarnya. Dia naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik pula malaikat hafazah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa semayang, semayang rajin, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang mulia, banyak berdiam. Kerana dia tak ada banyak cakap. Sebab apa? Sebab apa? Banyak cakap. Dah lupa tu, penat ngajar. Banyak cakap, banyak salah, terus dosa tak betul. Banyak salah, banyak dosa baru betul. Banyak dosa masuk neraka. Baru betul. Baru tak ada penat rasa ngajar ya. Kalau hidup penat rasanya ya. Ini tak ada banyak cakap orang ni. Tak ada banyak cakap. Banyak berdiam daripada perkara-perkara yang tidak berguna. Dan banyak berzikir. Banyak berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berzikir saja. Betul hebat betul ibadah ini ya. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dah hebat betul ni. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, langit ketiga lepas, langit keempat lepas, langit kelima lepas, langit keenam lepas, langit ketujuh pun lepas. Lepas belaka sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan dia. Sampai berjumpa dengan Allah Taala. Melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah Taala. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah.
dan bersaksi dengan keikhlasannya, keikhlasan orang tu, dan kebaikannya. Dia memang orang baik ya Allah, dia memang ikhlas ya Allah. Ya, kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat itu. Ya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini. Dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Kamu yang kamu jaga yang zahir aja. Kamu jaga puasanya, kamu jaga semayangnya, kamu jaga zakatnya, kamu jaga hajinya, kamu jaga umrahnya. Tapi aku tahu apa isi hati perutnya. Aku ni mengetahui yang nyata juga yang ghaib. Kata Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Aku tahu yang ghaib dan juga yang nyata. Aku lebih tahu, kata Allah, daripada kamu. Ya. Sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan daku dengan amalannya tersebut. Dengan amalan yang tersebut itu bukan hendakkan aku. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Hendak pujian. Kau memang dia tahu, aku tahulah dalam hati dia. Ya. Hendak kemegahan, hendak pangkat, hendak kedudukan dan sebagainya. Kau memang dia tahu, kata Allah. Ya, ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Oleh itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Aku laknat mereka itu. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata Allah. Ya. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Kalau kamu melaknat dia ya Allah, kami pun melaknat juga dia. Kalau Allah kata celaka kamu, malaikat pun kata celaka kamu lah. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Apa yang dia atas langit itu semua melaknat orang yang beribadat tadi. Ya, laknat kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, katanya. Ya. Mendengar sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Muaz pun menangis. Ya, Muaz bila dengar itu, siapa orang yang dapat pengiktirafan dari Allah kalau itu ya Rasulullah? Orang ini dibawa ke langit kata kerana ada hasad dengki. Orang ini dibawa amalan ke langit kerana dunia. Orang ini amalan ke langit kerana ada riak. Orang ini ada amalan kerana ada ujub. Orang ini ada macam-macam, ada je salahnya. Kalau itu bila nak lepasnya? Ya Allah, kata dia apa? Kata dia Muaz bin Jabal, ngabur pada Rasulullah. Bila nak lepas ya Rasulullah, katanya. Aku ni hanya Muaz. Kamu ialah Rasul. Kamu ialah Nabi, Rasul, pilihan Allah. Aku ni siapa sangat? Muaz bin Jabal aja, katanya. Mendengar sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Muaz menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Muaz bin Jabal saja, hamba Allah yang biasa, bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasul jawab macam mana? Lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau ikuti aku. Ikut aku. Artinya apa? Ini kita nak zaman Maulid Nabi ni. Kena ikut apa? Ikut Rasul tu. Kerana dia adalah contoh yang terbaik. Semayang ikut siapa? Ikut Rasul. Puasa ikut siapa? Ikut Rasul. Berjuang ikut siapa? Ikut Rasul. Ya. Berpakaian ikut siapa? Ikut Rasul. Mendidik isteri ikut siapa? Ikut Rasul. Semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Sebab itu kita nak jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan dalam apa jua bidang kehidupan. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal, mesti kita jadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Karena baginda adalah pelaku yang terbaik. Ya, siapa guru yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa suami yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa peniaga yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut je apa bidang. Semua inilah dia orang yang terbaik. Ya, orang yang istimewa.
Kerana Allah yang pelihara dia, Allah yang didik dia. Sebab itu apa saja yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik. Bila terbaik baru Allah suruh kita ikut. Sebab tu Rasulullah tu tak pernah buat yang haram. Rasulullah tak pernah buat yang makruh. Malahan Rasulullah tak pernah buat yang tidak aula pun tak pernah dibuat. Semua yang dibuat oleh Rasulullah tu semua yang baik-baik belaka. Ini jawab Rasulullah. Ikut aku, kata Rasulullah, ya. Walaupun hanya dengan sedikit amalan. Kalau apa amalan sikit pun, tapi ikut cara aku beramal, kata. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik. Itu nombor satu. Jaga lidah tu baik-baik. Kerana kalau tak jaga, boleh datang permusuhan? Boleh. Boleh dah orang ketikkan kita? Boleh. Ya. Jaga lidah tu baik-baik. Daripada mencela saudaramu. Ya, saudaramu yang membaca Al-Quran, iaitu golongan ulama. Jangan menghina ulama, jangan menentang ulama, jangan mengkeji ulama, jangan memaki ulama. Hari ini ada dah orang mengkeji ulama. Ramai. Sampai ngencin gambar ulama pun ada, tahu. Siapa ada Facebook tahu lah, ya, dalam internet tu. Dia kencin dia mah, gambar tuan guru pun ada. Nampak ayurnya mancuk. Benda tu tak nampak lah, tapi ayur nampak. Ada gambarnya, tahu. Apa menghina ulama. Jadi jaga, ya. Iaitu dia membaca Al-Quran. Kerana ulama tu bercakap semua bersandarkan hadis dan Quran dan hadis. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu. Ya. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu. Dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Maknanya apa? Jangan kamu berdosa kepada ulama. Kamu berdosa biar kamu seorang je. Kamu seorang senang sikit kamu boleh minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu berdosa dengan ulama, kena minta ampun dengan ulama tu dulu. Mana mencarinya? Ulama tu kadang-kadang duduk di Kelantan, kadang-kadang duduk di Kuala Lumpur, kadang-kadang duduk di Terengganu, kadang-kadang duduk di mana-mana lah, di Johor ke mana-mana. Tiba-tiba kita menghina dia, kena minta ampun dengan dia. Bukan senang tu. Cakap senang lah, nak buat payah. Dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka, iaitu ulama. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Jangan kita rasa kita ni ahli syurga apa benar. Ya. Tambah kalau duduk seorang tu, dia menung je duduk atas bangku tu. Aku kalau mati esok syurga mana lah agaknya. Syurga Firdaus ke? Lagi? Syurga Jannatul Naim ke? Darussalam ke? Orang tu orang apa gelarnya? Orang perasan. Tahu ke perasan? Ya Allah, dia tak tahu perasan. Apa perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Ya. Sedangkan banyak semayang kita pun belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa kita pun bukan tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Saya ngajar ni tentu ke diterima oleh Allah Ta'ala? Tak tentu. Perempuan ngaji ni boleh tentu ke diterima Allah Ta'ala? Tak tentu, ya, belum tentu. Bukan tak terima, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau niat tak betul, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuhan tahu, orang tak tahu, saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu diri orang lain. Tapi diri masing-masing, dia tahu, Allah pun tahu. Ya, itu dia. Ini kata apa nasihat daripada Rasulullah SAW. Jangan menganggap dirimu bersih. Siapa merasakan diri dia tu aman, tenteram, tentu masuk syurga, itulah di antara orang yang tertipu dalam kehidupan di dunia ni. Jangan membersihkan dirimu. Bila kita merasa diri kita bersih, kita tengok orang lain tu macam ahli neraka belaka. Kita nak datang ke masjid, nak datang ke surau, nak mengaji. Tengok ada budak tepi jalan tu duduk megang kita, pakai seluar pendek je. Kita menyelin je. Ini budak ini esok neraka mana lah agaknya. Seolah-olah dia datang ke surau, datang ke masjid tu dah tentu dapat masuk syurga. Ini orang yang tertipu ni. Orang yang terpedaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena merasakan diri kita ni lebih hina daripada sesiapa saja yang kita jumpa.
Kita jumpa orang tua, kita nak merasa diri kita tu lebih hina dari orang tua tu. Kerana dia dah tua, umurnya banyak. Lagi bila banyak umurnya, banyaklah ibadahnya. Aku muda lagi, tak cukup ibadah lagi. Nak rasa orang itu. Walaupun dia rajin, walaupun orang tua tu malas, tapi kita kena rasa dia tu lebih banyak ibadah daripada aku. Ya. Orang tua pula tengok orang muda, macam mana? Kena rasa diri dia lebih hina daripada orang muda. Dia orang muda tak ada banyak dosa, aku dah tagun, dah ganyut, banyak penuh dosa aku, lambat-lambat dosa aku. Nak ada rasa tu, walaupun dia tak ada dosa, tapi kena ada rasa dia tu banyak dosa. Guru tengok murid-murid dia kena rasa lebih hina dari muridnya. Kenapa? Mereka tu murid aku, dia belajar pada aku. Mereka buat satu tu mungkin mereka tak sedar, mungkin mereka tak tahu. Aku ni guru, ngajar orang. Aku betul, aku tahu dia mana haram, mana halal, tapi aku buat juga yang haram, tak buat juga yang halal. Kita rasa lebih hina dari dia. Kita tengok budak-budak belum akil balik, belum memayis, kita kena rasa lebih hina daripada budak-budak tu. Kenapa? Kerana dia budak-budak, dia belum dosa lagi. Aku udah ganyut. Ya. Udah bertindih-tindih dosa aku. Bertimbun-timbun. Kena rasa kita ni orang yang berdosa. Lagi apa? Malahan tengok orang kafir tu pun kita kena rasa lebih hina daripada orang kafir. Dia ni kafir kejap ni. Tak ngapalah. Ya. Entah-entah dia masuk Islam esok, elok je dia mengucap dua kalimah syahadah. Ya, dia pun mati. Ya macam? Habis dosanya terampun, dia terus masuk syurga. Aku kalau mati belum tahu masuk syurga kerana dosa aku berlambat-lambat lagi. Betul kita tengok orang kafir tu, jangan rasa kita lebih mulia dari dia. Kita tengok Lim Kit Siang tu, jangan rasa aku ni esok masuk syurga, dia masuk neraka. Jangan syok sendiri. Mana tahu kan dia tukar namanya. Ya. Udah dekat nak mati esok dia masuk Islam. Udah tukar namanya apa? Ibrahim Kit Siang. Betul mati ya macam? Terus masuk syurga. Kita belum tahu. Ya tuan-tuan. Sebab itu, ya kemuncaknya kita tengok anjing lalu depan surau tu. Kita kena rasa lebih hina daripada anjing tu. Ada tak rasa tu? Kena rasa lebih hina daripada anjing yang terjulur-julur lidahnya depan surau tu. Kenapa? Kerana anjing mana ada dosa, anjing tidak ditanya tentang perbuatannya. Di akhirat betul tak ditanya. Wahai anjing, apa kamu kokok anak ayam tu? Tak ada. Wahai anjing, apa kamu larikan tulang yang ada belakang rumah aku tu? Tak ada. Tak ada ditanya anjing tu, tahu? Malahan anjing ada tak yang menjadi ahli syurga? Ada ke tak? Ada. Siapa? Lesi. Ya. Anjing Ashabul Kahfi. Namanya apa? Kuis perdana petang ni. Namanya apa? Qitmir. Qitmir ya. Kalau begitu babi lebih banyak pahala dapat ya. Iyalah. Bila orang marah babi. Bila orang marah babi kata. Sebab apa? Babi bukan masuk neraka pun. Yang masuk neraka orang. Babi tak ada masuk neraka, anjing tak ada masuk neraka. Ya, mana lebih mulia? Anjing yang menjadi ahli syurga ke atau manusia yang menjadi ahli neraka? Tak dengar pun soalan saya ni. Siapa lebih mulia? Anjing yang menjadi ahli syurga atau manusia yang menjadi ahli neraka? Anjing yang menjadi ahli syurga tu lebih mulia daripada manusia yang menjadi ahli neraka. Jadi kerana itu kena rasa. Ya, kena rasa bahawa kita ni lebih hina dari segala sesuatu yang lain. Kita lebih hina daripada orang muda, kita lebih hina daripada orang kafir, kita lebih hina daripada anak-anak kecil dan sebagainya. Nak ada rasa itu. Tapi jangan cakap kan, kena rasa dalam hati. Tak payah cakap pun ya. Kerana kalau dengan orang kafir tu kita tak boleh kaburkan, kamu tu lebih mulia dari aku, tak boleh. Kerana dengan orang kafir tu kata Allah apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Hendaklah dia bersangatan marahnya, bersangatan kerasnya terhadap orang-orang kafir itu dan juga kekufuran.
Tetapi berkasih sayang di kalangan sesama orang beriman. Itu perintah Allah tu kena buat. Tapi dalam hati tu, rasa tu, kena rasa mereka tu lebih mulia daripada kita. Kita kena merasa lebih hina daripada mereka. Itu rasa hati. Rasa hati dengan perbuatan lain ya. Baik, itu dia. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Mulai tadi apa? Jangan kamu menganggap dirimu bersih. Kemudian jangan pula kamu mencela orang lain. Jangan cela dia kerana motornya buruk. Jangan cela dia kerana motornya buruk. Jangan cela dia kerana dia naik bersikar je. Jangan cela dia kerana jalan kaki bersikar pun tak ada. Ya? Kerana apa saja yang kita miliki hari ini, siapa punya? Allah yang punya. Ada motor Allah. Ada motor Allah. Ada rumah besar rumah Allah. Ya, semua Allah punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Kita apa benda pun tak ada. We have got nothing. Everything belongs to Allah ya. Itu dia. Jadi jangan kita mensucikan diri kita. Jangan mencela orang lain pula tu. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Jangan muji diri. Ya. Atau memuji keluarga sendiri. Atau memujikan isteri kita sendiri. Atau memuji anak-anak kita. Ya, ini kadang-kadang muji saja. Ya, dia nampak Ustaz Ibrahim tengah nunggu bas pakai cantik-cantik. Dia pun nanyalah, ke mana Ustaz? Kata dia, ya. Apa jawab Ustaz Ibrahim? Nak ke Kuala Lumpur rumah anak tu. Anak tu engineer. Duduk di Putrajaya. Rumahnya dekat dengan rumah Najib. Najib cukup sayangkan dia. Hari-hari pergi ziarah rumah anak saya tu. Ya. Jabatannya nukurkan dia. Ditukurkan di jabatan tu pergi ke kampung kampung ini apa? Batu Lapan. Ditukar dia ke Batu Lapan Talang. Tak bagi Najib. Sayang benar Najibkan dia. Padahal soalannya apa? Soalan mula-mula tadi apa? Nak ke mana Ustaz? Jawab, Kuala Lumpur, full stop. Udah. Yang melerik-lerik tu ngapa? Nak ngabur pada orang anaknya tu engineer. Anaknya tu kawan dengan Najib. Ya. Sayang benar Najibkan dia. Biar orang tu terpegun dengarnya. Ini ada apa dalam diri tu? Ada apa dalam diri tu? Ada takabur. Ya. Orang tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Jadi jangan. Jangan memuji dirimu. Jangan ikut Sabrahim tu. Jangan ikut Sabrahim tu tahu. Yang itulah. Jangan ikut Ustaz Ibrahim yang itu ya. Tapi yang lain tak apa ya. Yang itu jangan ikut. Patutnya ditanya ke mana Ustaz Ibrahim. Apa jawab? Ke Kuala Lumpur. Udahlah tu. Kalau tanya apa? Kita pergi rumah anak. Udahlah tu. Yang melerik-lerik anak tu engineer. Siapa nanya pun. Patutnya jawab balik apa? Tuan Yusuf, apa jawab balik? Tak tanya pun. Kita, itu jawab balik ya. Kadang-kadang kopi tu tahu. Ada tak orang kopi tu? Dia menceritakan anak dia, rumah ni anak saya dia buatnya, anak saya itu kata. Kerja ini, pegawai polis, macam-macam lah. Kita tak tahu jadi tahu. Dia mencerita sendiri pun kita tanya pun. Ini memuji diri tu. Ayat dia pertamanya apa? I. Saya lah tu. Itu anak saya lah tu. Itu menantu saya lah tu. Itu isteri saya lah tu. Itu suami saya lah tu. Dia saya aja. Itu puji diri lah tu. Kalau tak ditanya ada orang tak payah kabur. Memang kita bangga dengan kejayaan anak-anak kita. Tapi bukan suruh dikabur pada orang semua ya. Banggalah rasa diri aja tu. Alhamdulillah patutnya dapat anak yang opini, yang berjaya dalam kehidupan di dunia. Walaupun anaknya doktor, bukan berjaya lagi, belum tentu berjaya. Kalau dia doktor semayang pun tak tahu, sekupang pun tak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia peguam baca Quran pun tak tahu, 5 duit pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia korporat besar pun tapi tak reti membaca Quran, tak reti semayang,
tak tahu ke tanggungjawab dia terhadap ibu bapa dia, 5 duit pun tak ada harganya di sisi Allah Taala, ya. Patutnya kita minta dengan Allah supaya dia memiliki anak-anak yang soleh. Wa walidan solihan faizan fid dunya wal akhirah. Itu doanya. Anak-anak yang soleh yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Baik, itu dia, ya. Jangan memuji diri sendiri. Orang lain pun tak usah puji juga. Diri sendiri pun jangan muji, orang lain tak usah juga puji. Ya. Jangan muji, saya tak usah puji Pak Saleh. Pak Saleh ni handal lah, bagus lah pentadbiran Pak Saleh ni bagus. Mau kembang hidung dia je, henti dia. Tak usah komen lah. Tuan-tuan perempuan jangan puji saya. Kalau puji apa? Sampai balik ke kampung kan kembang hidung tu. Jangan harus. Kecuali kalau dipuji orang itu dia bertambah imannya, itu tak ngapa. Rasulullah pernah puji sahabat. Dia puji Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditimbang iman Abu Bakar berbanding dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar. Kata Nabi tu, Nabi muji Abu Bakar. Berat lagi iman Abu Bakar. Lepas itu adakah Abu Bakar tu kembang hidungnya? Tidak, bertambah imannya, bertambah kuat komitmen dia terhadap Islam. Bila diminta sumbangan untuk peperangan Tabuk, berapa dia bagi Abu Bakar? Seluruh hartanya, habis hartanya disumbang kepada Islam. Itu Abu Bakar. Begitu yang Umar, Rasulullah puji Umar. Macam mana? Kalau adalah Nabi selepas aku, maka Umar lah orangnya. Tak ada pula Umar tu kembang hidungnya tak. Begitu juga Ali dipuji di Rasulullah. Aku ni perbendaharaan ilmu dan Ali adalah pintunya. Tak ada pula kembang hidung lah. Eloknya. Coba kalau puji Ustaz Ibrahim. Apa jam? Kalau puji Ustaz Ibrahim. Kalau ditimbang iman Ustaz Ibrahim dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Ustaz Ibrahim. Apa jawab Ustaz Ibrahim? Mikir baru ini ketahunya teman dah lama tahunya. Itu sebab jangan puji depan-depan. Di belakang tengah apa? Depan-depan jangan puji. Kita lain, depan-depan tak nak muji. Depan-depan muji, di belakang kecil, ngatai. Dia nak puji depan-depannya, belakang ngatai. Ada tak orang puji depan-depan? Pemimpin ada nak puji dia orang? Dengan kepimpinan, kebijaksanaan pemimpin kita hari ini, negara kita mencapai kemajuan. Di belakang dia ngatai. Tak ada ikhlas. Dia apa puji tu? Dia puji tu kerana dia di ujung ucapannya tu. Maka kita berharap pemimpin ini akan melaksanakan tuntutan kami di karya ini. Kami beringin teringin nak membaik pulih jalan-jalan yang ada keliling kampung ini. Mudah-mudahan kita dapat projek hari ini supaya membaik pulih jalan yang ada sekarang ni. Kalau nampak surau pun gitu juga. Dia harap ada peruntukan untuk pembinaan surau yang baru. Apa-apa sajalah. Tapi puji dulu. Pemimpin ini bagus, pemimpin ini prihatin, pemimpin ini macam-macam. Itu puji depan-depan. Tapi puji itu bukan ikhlas. Kenapa? Kerana nakkan projek. Dan sebagainya. Ya. Jadi kita ni terbalik. Puji depan, di belakang ngumpat. Ini puji ni depan pun tak usah, di belakang tak apa. Puji dah. Boleh. Kemudian jangan memuji dirimu di hadapan mereka. Belakang orang ramai, ya. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dunia, akhirat. Dunia ni apa? Yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu namanya dunia. Apa saja yang tidak ada manfaat untuk akhirat, itu namanya dunia. Ya. Dia nak ngutip derma untuk membangunkan surau. Contohlah surau, ya. Nak membangunkan surau ni. Nak ngutip derma hari tu. Ya, itu bagus itu untuk akhirat kan. Dia buatnya apa? Dia buatnya pesta apa? Karaoke kena. Atau dipanggil penyanyi jemputan, dipanggilnya penyanyi Neng Bai Zuro katanya, dengan persembahan Man Kidal katanya, deng. Tapi dah ngutip derma tu, ramai orang datang, banyaklah dapat duit. Walaupun banyak dapat duit, itu apa? Mencampur adukkan urusan dunia dan urusan akhirat. Ya.
Apa Allah perintahkan? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang dengan batil. Ya. Lagi apa? Jangan kamu mencampur urusan dunia dan urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlismu. Kalau ada majlis, jangan kita pula yang sombong. Cakap kita ni aku yang buat ni. Ini aku lagi. Aku ni yang menyusun ini. Ya. Kalau ada pula apa namanya, ceramah-ceramah yang bagus-bagus, aku yang manggil dia tu kawan dengan aku tu. Padahal tak ada tanya orang pun. Ya. Mana tahu kan ya? Esok nak manggil PU Said, kita tahu PU Said. Sekarang ni pencetus umat yang paling masyhur namanya Said lah. Said Bakri, namanya. Panggil ke di Batu Lapan ni. Aku lah manggil tu, dia kawan aku lah tu. Cerita aje. Apa? Kebaikan dia. Nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Itu adab kita. Ya. Lebih-lebih lagi kalau tuan guru tengah ngajar, jangan berbisik-bisik. Udah bisik-bisik tu nengok pada tuan guru tu. Tengok ni. Dia bisik-bisik. Tengok tuan guru tu. Tengok ni tangan tu benar tak? Pasal. Ada. Ya. Jangan kau begitu. Tak ada adab dengan tuan guru ni ya. Ini bukan dengan saya lantak lah buat tak apa dengan orang lain. Kalau ada guru lain mengajar. Selain daripada saya, siapa mengajar ni? Ustaz Anwar. Jangan buat apa itu dengan depan Ustaz Anwar. Dengan saya tak apa, buat dah tak apa. Saya ni cikgu aja. Dan takut kepadamu sebab kenapa dia takut kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bila start aja dia muji diri dia, mulalah tak ada kebaikan dia tu di dunia di akhirat. Di sisi Allah pun tak ada kebaikan. Di sisi manusia pun orang getik. Ya, iya ke tak? Kalau ngajar macam saya ngajar ni, muji diri saya aja. Saya lah orang dalam Perak ni tak ada lah orang yang teror lain daripada saya. Ya. Getik dah orang dengarnya. Sekali dua dengar dia orang lepas tu sudah tak dengar dia orang lagi. Ya. Getik orang dengar, dia asyik muji diri aja, muji anak dia aja, muji keluarga dia aja, muji apa saja semua diri dia. Tak gemar orang dengarnya pun. Segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan. Cari itu apa? Pecah-pecahkan. Akan manusia. Artinya jangan apa? Jangan hina manusia itu. Seolah-olah kita mencari-cari dia. Jangan kau carikan manusia. Ya. Maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka. Di neraka ada anjing. Apa kerja anjing tu? Menggigit-gigit, mengoyak-ngoyakkan ahli-ahli neraka tu. Ya. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Surah apa? Surah An-Nazi'at. Ya? An-Nazi'at. Ayat yang kedua. Artinya, demi yang mencari akan carikan. Anjing itu, dia mencari-cari orang dalam neraka itu. Itu namanya nasyitah. Iaitu mencari. Apakah engkau ketahui, hai Muaz? Ini cerita Muaz balik ni ya. Ini nasihat tadi, nasihat Rasulullah kepada Muaz ya. Apakah engkau ketahui hai Muaz bahawa siapakah mereka yang mencari-cari itu? Lalu Muaz menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka itu? Kami tak tahu ya Rasulullah, yang tahu kamu aja dan Allah aja yang tahu. Siapa mereka itu? Lalu Nabi menjawab, itulah dia anjing-anjing yang garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Daging tu dicari-cari di anjing sampai ke mana? Sampai nampak tulangnya. Ya, Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang kau sebutkan tadi? Tak ada orang yang mampu, aku tak mampu ya Rasulullah, katanya. Siapa yang mampu yang tidak mencampurkan yang hak dengan yang batil? Siapa yang mampu tak hendak muji diri? Siapa yang mampu tak hendak menghina orang lain?
Tak ada siapa yang mampu, kata dia Muaz kepada Rasulullah. Ya. Siapa yang mampu itu ya Rasulullah yang kau sebut tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Siapa yang boleh lepas daripada janji neraka ni ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa yang Allah bagi mudah, senang je tak? Macam tuan-tuan dan perempuan datang ke surau ni mengaji belah-belah petang ni. Senang ke susah? Kenapa senang? Kenapa senang? Kerana Allah bagi senang. Ya. Kalau Allah susah kan? Tak datang. Ada je hanya nak mancin lah. Lagi apa? Nak bersembang lah. Nak tengok kotak bingung di rumah tu lah. Macam-macam. Ya. Nak jogging lah petang-petang ya. Tapi kalau Allah bagi senang, senang aja. Begitu juga sembahyang subuh berjemaah. Senang ke susah? Senang ke susah? Berjemaah, senang ke susah? Susah. Tapi kalau Allah bagi senang, senang. Kalau Allah bagi susah, susah ya. Kalau dia tak nak, macam-macam alasannya. Kalau dia tak, macam-macam usaha boleh dibuatkannya ya. Kenapa? Kerana Allah yang menentukannya. Itu dia ya. Mana ke dia? Ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang kau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian lalu Khalid bin Mu'adz bin Ma'dan, bukan Mu'adz ya. Lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat